Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Nizamuddin bin Muhammad Syafi'i. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan tentang salah satu dewa yang terdapat di Kepulauan Hawaii kuno, iaitu Kanaloa. Banyak kisah-kisah dewa yang diambil atau ditulis berdasarkan kajian atau cerita daripada rakyat Hawaii sendiri. Selain itu, ada juga satu movie yang diterbitkan pada tahun 2016 tentang Dewa Hawaii, iaitu filem Moana. Sebelum masuk dalam bab dewa, saya ingin menerangkan secara ringkas tentang orang Hawaii kuno. Sebelum penyatuan pada tahun 1810, kerajaan Hawaii oleh Kamehameha yang agung. Secara tradisinya, para penyelidik menganggarkan penempatan pertama Kepulauan Hawaii oleh pelayar jarak jauh Polinesia dari Polinesia Perancis. Terdapat pandangan yang berubah-ubah mengenai penemuan awal Polinesia dan penempatan Hawaii. Tarikh radiokarbon di Hawaii pada awalnya menunjukkan kemungkinan pada tahun 124 Masihi. Tarikh penempatan orang Polinesia pertama hingga sekitar 300 dan ada juga mengatakan selewat-lewatnya tahun 600. Teori-teori lain pula kaum ini wujud sejak 700 hingga 800 tahun sebelumnya. Agama orang Hawaii kuno ini didasarkan pada agama nenek moyang Polinesia mereka yang sebagai nelayan dan ahli horticulture, menjadi pelayaran dan penjelajah jarak jauh. Ini adalah yang pertama menetap mungkin antara abad pertama dan abad ke-7 di Kepulauan Hawaii yang subur dan terpencil. Okey, habis tentang pengenalan Hawaii kuno, sekarang kita masuk pula tentang dewa Hawaii kuno. Mereka percaya bahawa kekuatan gaib mempunyai laut, langit dan bumi. Orang Hawaii mempersonifikasikan mereka dalam dewa-dewa bernama dan individual yang tak terhitung jumlahnya, yang menguasai alam dan manusia melalui mana. Mana ni semangat ataupun kuasa spiritual lah dalam translation dia. Seperti Kane, Kanaloa, Ku, Lono dan dewi-dewi seperti Hina dan Hamia. Dan dewa yang saya ingin bercerita ini ialah Dewa Kanaloa. Asal-usul Kanaloa ini dikaji secara mendalam bahawa satu daripada bentuk utama ketuhanan lelaki di Pantheon Hawaii. Ianya dikaji daripada sumber Hawaii, bahasa Hawaii yang jarang diakses secara tepat, atau erti kata lain, kiasan dan gambaran rupa pada zaman nenek moyang. Berdasarkan kajian, asal-usul Kanaloa ini, ia merupakan dewa daripada Pan Polinesia dan berbicara mengenai variasi yang dapat difahami oleh dewa-dewa oceanik sepanjang masa dan tempat. Daripada zaman kuno Hawaii, Kanaloa memang ada kaitan dengan Dewa Kane, di mana kepercayaan daripada orang Hawaii kuno tentang Kanaloa dan Kane merupakan dewa yang membawa sumber air untuk tanaman dan hasil laut untuk nelayan ataupun untuk mereka makan. Diorang ni kira orang penting pada masa tu lah. Para nelayan Hawaii kuno juga mempercayai bahawa Kanaloa boleh memberikan perlindungan di perairan laut sekira dilanda musibah. Macam ada kuasa yang boleh mengawal perairan laut. Kebolehan Kanaloa dan Kane ini ada perbezaan, di mana Kanaloa mampu memberi sumber air dan Kane pula menyediakan tempat takungan air. Dipercayai bahawa Dewa Kane dan Kanaloa berasal dari Kahiki, iaitu dewa asing. Daripada kisah mereka berdua adalah penampakan Kane dan Kanaloa itu berada di Pulau Kai dan Maui.
Mereka melakukan perjalanan bersama kerana mereka terkenal dan diketahui membawa sumber air dan tanaman dan juga hasil lautan. Makanan utama kane dan kanaloa adalah minuman awa, iaitu minuman yang menenangkan yang terbuat daripada akar tanaman kava, air campuran dengan air awa yang ditunggu-tunggu menjadi bekalan makanan penting bagi mereka. Hubungan operasi antara kane dan kanaloa diperlukan kerana kanaloa terkenal kerana mencari bekalan air dan kane perlaksanaan membuat tasik atau bekalan untuknya. Dan seterusnya kita beralih kepada bab ciri-cirinya pula. Dalam watak sebagai dewa budaya, pasti akan ada yang akan menceritakan gambaran rupa kanaloa dan ciri-ciri fizikalnya juga. Akan tetapi ia juga mempunyai gambaran yang berbeza. Maksudnya kanaloa ini ada banyak versi. Antara ciri yang pertama adalah kanaloa adalah bertubuh manusia. Dia seorang lelaki, fizikalnya pula tinggi dan berkulit sawo matang. Dan dalam versi manusia, dia membawa simbol sotong kerana kemahirannya di dalam di perairan laut. Dan dalam versi yang lain pula, kanaloa digambarkan adalah seekor sotong gurita. Kanaloa merupakan penguasa laut. Sebenarnya lautan itu dianggap sebagai salah satu bahagian tubuh daripada kanaloa oleh orang Hawaii kuno sendiri. Ia wajar bahawa dia miliki banyak makhluk laut seperti gurita dan cumi-cumi, iaitu sotong yang selalu kita buat bakar-bakar lah. Seperti kinalau, kinolau, iaitu dalam terjemahannya bentuk badan. Tubuh kanaloa yang lain daripada lautan adalah na'a, ikan lumba-lumba, dan kahola atau ikan paus dalam bahasa terjemahan lah. Ini pun versi lain selain sotong dan manusia, dan ada juga beberapa gambaran yang lain. So secara menyeluruh, yang kita dapat daripada maklumat ini, dewa kanaloa merupakan dewa yang berkait rapat dengan dewa kane, iaitu pengiring kepada dewa kane, dan juga dua lagi dewa utama, iaitu Ku dan Lono. Kanaloa merupakan dewa yang membawa sumber air untuk tanaman dan hasil lautan atau makanan laut. Para nelayan Hawaii kuno juga mempercayai bahawa kanaloa dapat memberikan perlindungan perairan sekiranya dilanda musibah. Peranan mereka, fungsi dan kepentingannya boleh berubah dengan ketara, tetapi mereka melambangkan atau menyatakan idea fenomena atau teori yang ditetapkan. Teori ini dikaitkan oleh fenomena semula jadi mereka yang mewakili dan berdasarkan hubungan manusia dengannya. Okey, kesimpulannya yang kita dapat pada kali ini, kita dapat pemahaman baru dari segi holistik mengenai budaya, kepercayaan agama lain. Perbezaan ini amat ketara daripada agama yang lain yang mempunyai ketuhanan terhadap agama masing-masing. Tetapi ada yang sama, ianya adalah keyakinan kita terhadap Tuhan mengikut agama masing-masing lah. Sebagai contoh, aku ada fahaman aku dan kau ada fahaman kau. So, dan itu saja cerita yang ingin saya kongsikan pada video kali ini, dan harap mendapat manfaat atau ilmu baru tentang perkongsian video ini. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.